Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke kancah pembukaan Liga Super Malaysia, iaitu pembukaan iaitu Piala Sumbangsih bagi menyaksikan kedua pasukan yang juga teratas di tangga Liga Super. Jadi tim seperti biasa di tangga yang pertama, yang kedudukan yang pertama 45 dalam 54 mata pada musim 2022 Selangor. Di tangga yang kedua yang bahkan merupakan naik juara Liga Super 2022. Dan kini bertemu di Piala Sumbangsih, Piala Sultan Haji Ahmad Shah di tahun 2000. Tadi itu dia formation daripada pasukan JDT. Syahid Azmi jadi penjaga gol pasukan JDT menggantikan Farizal Alias yang berkhidmat pada musim lalu. Akan juga pemain-pemain dua tunggal utama Baxson dan juga Fernando Fosteri, termasuklah pemain baru Juan Mulis yang kini baru saja merasai pengalaman beraksi dengan JDT. Terus Selangor FC formation mereka 4-3-3 yang meletakkan Aaron dan juga Manhat Awang, dan mungkin misi mereka mencabar dan membenam pasukan JDT di awal musim kali ini. Perlawanan telah pun mula. Pasukan JDT mengawal dan mengunci pemain ketat bermain pasukan JDT. Jackson da Silva terus kepada Safawi, asyik kembalinya Safawi. Dan minta bola dua. Dan Suhaib dah. Fernando, gol pertama buat pasukan JDT. Sudah awal-awal minit pasukan JDT mendapatkan satu jaringan daripada Fernando Forestier, pemain yang cukup lincah di dua musim lalu, dan juga pemain yang telah membantu pasukan JDT mendapatkan Nasaburi FC. Fernando Forestier terus kepada Safawi, ada masuk dalam kawasan kepada bahaya. Sudah dia selibat berdalam Isa. Banyak one by one dekat ni. Gol kedua buat pasukan JDT. Setelah pun satu pertahanan pasukan Selangor saja yang bertahan di bahagian depan, namun pemain lainnya tidak sempat menghadang dan juga menghalang apa-apa pun tanya pasukan JDT. Dua gol awal dalam beberapa minit, tidak sampailah 15 minit dengan 8 gol kebalas kosong di stadium halaman mereka sendiri dengan 8-0. Itu gol yang amat besar sekali. Dan berikan lihat Safawi, terus kepada Safawi cuba masuk, namun dia berjaya dipertahankan oleh pasukan Selangor. Dan lihat gerakan yang kita akan melihat. Cantik gol ketiga daripada pasukan JDT dengan gerakan waktu kesefahaman yang perlu dihadirkan, perlu wujud, dan juga persefahaman yang wujud di antara kedua-dua pemain ini. Waktu yang cukup menarik, cukup indah boleh dikatakan. Satu cara tapping menarik daripada Nelson Insa. Deret tidaklah padu, tetapi satu percubaan yang lirik dan juga agak kuat dan suka ditampar oleh Kara Zaman Khalid. Dan gol ketiga cukup bergaya. Itulah yang perlu ada dalam setiap pemain bola sepak dan setiap pasukan bola sepak. Persefahaman antara pemain itulah yang berkualiti dalam mereka dalam mereka berangka serangan dan juga berangka gol demi gol. Waktu yang cukup indah sekali daripada gerak belakang, dan juga mereka berfikir bagaimana cuba memecah belakang pertahanan pasukan Selangor. Yang boleh dikatakan persefahaman mereka amatlah kuat sekali. Sudah ditandingi oleh pemain pihak lawan. Satu rempatan daripada Nelson Insa menewaskan Khairul Azam Muhammad Khalid, dan juga cukup
menangkapkan gol ketiga buat pasukan JDT, memberi sinaran mereka namun bereaksi penonton dan juga seleksi saya pada perlawanan waktu itu adalah pasukan Selangor beraksi dengan baik pada separuh masa pertama dengan mendapatkan 1 gol yang berhasil sepakan penalti Ezekiel. Nampak dia lalu buang ke dasar gol. Gol keempat pasukan JDT. 16 minit mereka mencatatkan 4 gol berbalas kosong di aksi Piala Sumbangsi. Jarang sekali mereka mendapatkan gol sebanyak ini dalam edisi Piala Sumbangsi selama 8 kali berkelana di Liga Malaysia. Selama mereka 8 kali menggenggang 16 minit telah mendapatkan 4-0. Edisi yang cukup menarik sebenarnya. Forest Steady lempatan. Ada peluang untuk Forest. Pasukan JDT mereka mencatatkan rekod sejarah apabila melayakkan diri ke pusingan round of 16 daripada iaitu terhadap pasukan terhadap Steve. Gol kelima. Tidak menjangka akan berlakunya gol kelima daripada Netso Insa. Tegak dan tegap sekali dan ada sedikit ruang sebelah sudut kiri dan akhirnya melepaskan Khairul Zaman Makabe walaupun tidak sekencang mana rempatan daripada Netso Insa, tetapi cukup berbeza pada musim yang lalu kerana mereka percaya merekodkan dan juga mendapatkan rempatan di situ dah. Ada ruang tetapi jadi pertahankan oleh pasukan defender pasukan Selangor secara tidak langsung melayakkan diri mereka di kelayakan Piala FC. Tahun pertama mereka layak ke Piala FC dan pada tahun 2016 Netso Insa lempatan Netso Insa terkena parah. Sayang sekali daripada Netso Insa. Ada ruang sebenarnya tetapi rempatan mengenai palang gol. Dua-dua daripada kawasan bertahan dengan baik sekali. Batas tindakan yang dilakukan oleh pemain Selangor dengan bertahan apabila mengetari first daripada dalam kawasan bahaya mereka. Rempatan sayang Tuan Boris pada Fusan ini. Waktu yang menarik. Terus kepada Safawi, masuk ke dalam kepada Safawi. Agak sikit ke tengah kepada Tuan Munis. Agak lincah juga, ada ruang daripada Tuan Munis. Rempatan tanpa memikirkan masa panjang 1 minit. Itulah DNA yang cuba diterapkan oleh TMJ. Ada buang daripada Juan Moniz kali ini. Rempatan daripada Juan Moniz, tetapi Moniz selesai first tadi dan selesai mantan keletian Netso gol ke-6 dari Netso Insa. Secara tidak berasa hat-trick yang diciptakan oleh Netso pada malam ini. Kredit saya berikan kepada Netso. Ada 2 tindakan dan 3 individu lakukan tindakan yang amat berbahaya juga. Satu daripada Juan Moniz tapi juga daripada Fernando Fosteri yang sebenarnya niat untuk melakukan cross tetapi ditampar oleh Khairul Zaman Makabe dan sebenarnya baik dan juga Bryson da Silva. Percubaannya terkena palang. Sayang walaupun ada ruang yang terbuka tetapi penyudah terakhir diluluskan oleh Netso Insa dengan gol ke-6. Secara terusnya secara langsung meletakkan hat-trick buat Netso Insa untuk lawanan pada katakan petang malam lah, katakan malam tu. Cuma yang ada cahaya itu adalah sinaran lampu saja. Juga inilah yang dimahukan oleh TMJ. Kerana
Selangor juga pernah juga menjadi naib juara Liga Juara Asia pada tahun 1980. Oh, ada wang daripada Fernando Faiz tadi. Gerakan dan Sena Silva. Ada peluang yang terbuka luas daripada back Sena Silva. Satu lempatan dan sedikit lecor yang amat membukakan mata penonton dan juga mengkerutkan menyokong menjadi tiga. Kata juga pernah dengan Velasquez gol ke-7 buat pasukan JDT. Barangkali tidak menjagakan 7 gol kosong. Itulah orang kata siapa yang membuat silap akan termakan dengan kesilapannya sendiri. Akhirnya Selangor silap satu kesilapan yang mana Michael Leka menjaga Leandro Velasquez yang sebenarnya berada di ruang tengah, yang juga memberikan impak besar dan juga terjauh bahaya besar buat pasukan Selangor. Dan inilah lihatlah juga masih dengan jalan gol ke-7 dorongan yang menarik. Dia siapa yang menjaga Leandro Velasquez yang mencari kedudukan yang juga agak terbuka. Itulah dia gol ke-7 daripada pasukan JDT. Hasil kesilapan daripada pertahanan pasukan Selangor. Mereka menjaga pemain import dari Argentina Leandro Velasquez yang sudah direkrutkan pada tahun 2015 oleh Durian Mermulia Tuku Mahkota Johor, memberikan corak dan juga menjadi wira pada tahun 2015 di final FC Cup, menjaringkan gol pertama buat pasukan JDT melepaskan FC Istiqlal. Itulah sejarah dan sejak dari punya biaya itu juga yang disebut namanya dan juga menjadi pemain import dan juga pemain yang cukup berkualiti sehinggalah pada tahun kali ini 2023. Namun pada zaman-zaman dia masuk satu misalnya lagi diberikan Selangor hanya menantikan kekalahan yang mana menjadi negara pada Piala Sumbangsi tahun 2023. JDT bergagam Piala Sumbangsi 2020 tahun 2023 menjadi milik pasukan JDT. Dan seterusnya kita akan juga disajikan dengan perlawanan epik selepas ini. Antaranya pasukan Kelantan juga akan bertemu dengan pasukan Selangor. Terengganu juga akan bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan. Dan berbagai lagi perlawanan epik dan menarik disajikan di Liga Malaysia, pembuka tirai Liga Malaysia dan juga Johan Piala Sumbangsi 2023 jatuh kepada pasukan Johor Darul Takzim yang mana menduduki dengan jaringan sebanyak 7 gol kosong membenam Selangor. Satu pencapaian yang cukup luar biasa. Sebelum ini mereka tidak pernah mendapatkan jaringan seperti ini di Piala Sumbangsi, namun kali ini sejarah mereka mendapatkan 7 gol berbalas kosong, satu jaringan yang amat besar sekali, memberikan kenangan yang juga terpahat sekaligus, iaitu yang keputusan pada JDT 7.